وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maksudnya demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman serta menjaga amal soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala kebajikan dan sehingga pemahaman di dalam agama. Yang mati silakan Fatih Tuan Imam, sunnah silakan Tuan Bilal, sunnah jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur, kemudian Tuan Haji, Tuan Hajah, para asatizah, tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat setempat, tentunya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena dengan limpah punya rahmat kepada Allah Taala. Sekali lagi tuan-tuan, kita bersama untuk kita sambung kuliah kita. Masih lagi pembahasan berkenaan bait syair yang ke-70 apa itu? 78 kan? Ada tu. Bait syair 78. Fa ahlul badrin azim sya'ni, fa ahlul uhud bi bai'ati ridwan. Maka ahli badar yang agung perkaranya, lantas ahlul uhud, lantas ahlul bai'ati ridwan. Ini termasuk dalam kumpulan yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita bercerita berkenaan mubasyirani bil jannah, yang memberikan kabar gembira Allah Ta'ala dengan syurga. Jadi kita cerita hari itu tentang peperangan Badar. Kemudian hari ini kita lihat Uhud dan seterusnya Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian Hudaybiyah. Soal apa? Uhud kan? 386. 388. Tatkala mereka mendatangi, betul? Baik. Tatkala mereka mendatangi anggota pasukan lain yang sedang mengutip harta rampasan, betul kan? Kembalilah pasukan kafir itu kepada mereka dan peperangan pun berkobar lagi. Ada kisah persengan Uhud lah, di mana pasukan tentera Islam ada berapa? 1,000 orang. Daripada 1,000 tu Ghostan 300. Mana tak ikut perang lah, dia Ghostan balik. Itulah 300 golongan munafik tadi yang diketahui oleh Abdullah bin Salul. Tentang tentera musyrikin ada jumlah 3,000 orang. Pasukan melontar pemanah, melontar dengan batu Ar-Rumat 50 orang. Ada menyatakan melontar dengan panah lah. Ada 50 orang dia Bukit Uhud tu. Bukit Uhud ni berada di mana? Sebelah utara Madinah. Tu kan? Dia berada sebelah utara Madinah, jarak lebih kurang 3 kilometer. Jaraknya 3 kilometer daripada Masjid Nabawi. Kemudian
Kalau Masjid Quba berada di selatan. Lebih kurang dalam 3 km juga lah. Itu. Tapi lebih sikit. Kemudian ada satu lagi masjid, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Dia berada di sebelah barat. Di sebelah barat daripada kota Madinah. Pun jaraknya lebih kurang macam itulah. 3 km atau 4 km daripada Masjid Nabawi. Gitu. Jadi peperangan pun ni berada di utara lah. Gitu. Utara daripada kota Madinah. Jadi dalam peperangan itu ialah apa yang kita berlakulah sejarahnya, mana tentera Islam telah mengalami kekalahan. Sebanyak 70 orang di kalangan para sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud tadi. Masuklah pakcik Nabi SAW itulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita tengok balik. Kemudian apa-apa yang dituntut oleh pembicaraan Nazim. Maka korban di pihak pasukan Muslim ialah 70 orang. Sedangkan daripada kaum kafir sebanyak 20 orang lebih. Ada yang menyatakan bahawa korban itu di kalangan mereka pun 70. Ini ada pendapat menyatakan 70 juga wakilah. Wakilah biasanya ada pendapat menyatakan 70. Kemudian kalau di Uhud itu memang ada satu kawasan berpagar. Kawasan berpagar di situlah terdapatnya kubur para syuhada. Dan di situ juga terdapatnya satu masjid. Namanya masjidnya ialah Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Kat situ juga. Tak jauh dari itu je. Dekat-dekat je. Gitu. Baik. Jadi maka korban di pihak kaum muslimin adalah 70 orang. Jadi kalau nak tengok 70 tu memang tak dan kita nak tengok. 70 banyak kan gitu. Kemudian daripada orang kafir dia mengatakan bahawa 20 dan lebih. Di antaranya ialah Ubay bin Khalaf yang dibunuh oleh Nabi SAW dengan tangan baginda yang mulia. Dan Nabi tak pernah membunuh yang selain daripada dia. Nasiblah tu kan? Nasiblah maknanya dia dibunuh dengan tangan Rasulullah SAW sendiri. Kita amat malanglah bagi Ubay bin Khalaf ini. Kemudian pada peristiwa Uhud juga Nabi memakai 2 buah baju besi. InsyaAllah 2 buah. Mana 2 lapis lah. Lantas beliau naik ke sebuah bukit besar, batu besar, namun malah mengalami kesulitan. Maka membongkoklah Talha sehingga beliau naik ke atas batu besar itu. Dan ketika itu Talha sudah terluka dengan 75 jenis luka. 75 tuan luka. Hasil daripada tikaman tombak, pukulan pedang, lemparan anak panah, serta terputus jari-jari tangannya, Masya Allah. Apa? Demi untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Itulah yang berlaku pada Talha bin Ubaidillah ini. Dia pun termasuk salah seorang sahabat yang dijaminkan surga oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam kitab Ar-Rahimul Maktum yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri, kat situ pun ada ceritalah berkenaan dengan peperangan Uhud itu dan ialah merupakan peperangan yang kata memang kata hebatlah, mencabar, dan saat itu merupakan antara saat yang paling genting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tuan-tuan dalam lihat dalam kitab Rahimul Maktum yang terjemahan dia muka surat 396. Yang terkait situ bahawa ketika itu adalah saat yang paling genting dalam kehidupan Nabi SAW. Ianya adalah peluang keemasan kepada orang-orang musyrikin. Mereka memang mengintai-intai peluang
untuk membunuh Rasulullah di samping itu untuk balas dendam lah di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Mereka tak mahu melepaskan peluang ditunggu-tunggu. Lantaran itu mereka menumpukan serangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya nak habiskan, nak bunuh lah, habiskan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat rakus untuk membunuh sahabat-sahabat yang lain. Utbah bin Abi Waqqas memanah baginda lalu mengenai bahagian muka baginda. Di salah seorang pada kafir musyrikin, Utbah bin Abi Waqqas, jadi dia memanah baginda lalu mengenai sebahagian muka baginda sehingga tercedera gigi harapan kiri dan juga kanan baginda Rasulullah SAW. Sementara pipi bawah baginda juga luka. Ada seorang lagi kafir musyrikin bernama Abdullah bin Shihab Az-Zuhri tampil lalu memukul dahi baginda dengan sehingga luka. Abdullah bin Shihab ni pula dia pukul dahi Nabi SAW sehingga terluka. Kemudian ada seorang lagi pahlawan berkuda yang sangat bengis, namanya Abdullah Kami'ah. Abdullah Kami'ah memukul bahu baginda dengan pedangnya dengan pukulan yang sangat keras. So mana 3 orang attack kan? 3 orang attack Rasulullah selama tujuan ni memanglah nak bunuh Nabi gitu. Kemudian akibat daripada pukulan Abdullah Kami'ah ni tuan, baginda mengalami sakit lebih daripada sebulan. Sebulan terus sakit. Akan tapi dia tak berjayalah. Dia tak berjaya memecahkan 2 lapis baju besi yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Kemudian dipukulnya bahagian pipi baginda dengan pukulan yang sama keras seperti pukulan yang pertama, sehingga menyebabkan 2 manik besi tertusuk ke dalam pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang agresif lah kan. Perang, faham tak? Mana perang boleh lebih-lebih je, betul tak? Bagaimana Islam agresif, tapi pun dia agresif juga lah. Tujuan untuk membunuh Nabi. Jadi pukulan, ada 2 pukulan. Adalah Kami'ah ini. Satu pukulan kena pada bahu Nabi. Satu pukulan lagi dia berjaya memecahkan 2 lapis baju besi yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Sehingga memecahkan 2 lapis baju besi yang dipakai oleh Nabi. Kemudian pukulan yang ketiga menyebabkan 2 manik besi tertusuk ke dalam pipi Nabi SAW. Kemudian Abdullah Kami'ah berkata, ambil engkau. Aku adalah anak jantan Kami'ah. Lantas Nabi SAW mengesat akan darah yang mengalir pada pipi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun berkata, akmakallahu, dia kata akmakallahu, semoga Allah Ta'ala menghinakan kau. Dalam hadis yang sahih menyebutkan bahawa gigi hadapan ataupun gigi seri Nabi SAW patah dan kepalanya juga. Sambil mengesat dahi di kepalanya, baginda bersabda, bagaimana dapat percaya kaum yang melukakan wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, sedangkan dia menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum yang melukakan Nabi boleh berjaya. Jadi kemungkinan sudah tentu memang tak berjaya lah, sebab mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, laisa laka min al-amri syai'un ayatuba 'alaihim ay yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surah Al-Imran ayat 128. Laisa laka min al-amri syai', engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang engkar itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dia menerima taubat mereka
ataupun dia menyesal mereka. Ayatu ba'alaihim azibahum fa'innahum zalimun. Sehingga mereka itu termasuk dalam kumpulan orang yang zalim. Orang yang zalim ini mencederakan Rasul mereka sendiri, ialah baginda Rasulullah SAW, memusuhi Nabi mereka, sedangkan Nabi mereka mengajak mereka kepada perkara kebaikan. Itulah perkara kebenaran. Tuan, Masya Allah. Baik, seterusnya kemudian diriwayatkan dalam riwayat At-Tabrani menyebutkan sabda Nabi SAW baginda pada hari itu. Dia kata, "Aku telah kesangatan muka Allah Ta'ala pada kaum yang mendarahi wajah Rasulnya." Kemudian baginda diam sebentar. Kemudian baginda berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui." Masya Allah. Inilah sifat, kata, toleransilah yang ada pada Nabi SAW. Nabi tidak berdendamlah pada kaum tadilah. Dia memusuhi Nabi, mencederakan Nabi. Kalau ikutkan boleh je Nabi doa apa-apa kan? Doa dia mampu semualah. Macam tu. Tapi tidak begitulah. Kebanyakan kita begitulah. Kalau sesiapa orang kata buat inaya dengan kita, biasanya kita minta dia matilah, mati copek lah, gitu. Itu lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kemudian ada pula sambungan daripada ayat tadi, buku surat 399 disebutkan bahawa pada masa itu tiba-tiba Ubaidillah bin Jarrah telah sampai kepadaku, bergegas berlari dengan pantas bagaikan burung yang terbang hingga sampai dekatku. Lalu kami sama-sama menerpa pergi kepada Nabi SAW untuk nak cover Nabi lah dalam peperangan tadi. Sesampai itu kami dapati Talhah berada di hadapan Nabi SAW sedang tertuju. Lalu Nabi SAW bersabda, "Awasilah saudaramu, sesungguhnya telah wajib syukur kepadanya." Kemudian Nabi SAW telah dipanah pada pipinya tadi, sehingga menyebabkan dua manik baju besi pada pipinya tertusuk masuk ke dalam isi pipi Nabi SAW. Lantas aku berusaha untuk menanggalkan manik tersebut daripada Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku rayu kepadamu kerana Allah, biarlah aku yang melakukannya." Biarlah aku yang melakukannya. Sebab ada sahabat lain yang cuba untuk membuat perkara tadi lah, yang lupa ke daripada Nabi tadi, manik tadi. Kemudian kata Abu Bakar, sebenarnya Abu Bakar lah, mana Abu Bakar terlibat masa itu. Kata Abu Bakar, "Wahai Abu Ubaidah." Lalu Abu Ubaidah mengambil manik itu dengan mulutnya sambil mengusap perlahan-lahan kerana tidak mahu baginda merasa sakit. Kemudian ditariknya dengan cermat melalui mulutnya sehingga menyebabkan sebatang gigi serinya patah. Kata Abu Bakar, kemudian aku pula cuba untuk menanggalkan manik yang satu lagi. Tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku rayu kepadamu demi Allah, biarlah aku sendiri yang melakukannya." Nampak? Sampai begitu sekali lah Abu Ubaidah tadi. Lalu disedutnya manik itu dengan mulutnya dengan cermat sekali sehingga berjaya dia tak boleh keluar, sehingga menyebabkan gigi serinya satu lagi patah. Ada dua gigi patah. Jadi maknanya manik itu mungkin benda yang keras lah, besi ya, keras lah, yang tertancap masuk ke pada bahagian pipi Nabi SAW tadi. Jadi nak keluarkan tu susah lah, nak keluarkan. Jadi pengobatan Abu Ubaidah ni sanggup lah. Dia menggunakan mulutnya, giginya untuk mengeluarkan manik tersebut. Dia bukan perkara yang mudah nak buat. Kalau biasanya kalau nak keluar macam tu kena pergi hospital lah, betul tak?
Ke hospital lah. Kena bius dulu tu kan. Oh boleh belakang benda macam tu. Ini tak ada bius apa-apa. Bayangkanlah tentang bagaimana sakitnya. Macam tu. Lalu sedutnya mana itu dengan mulutnya dengan cermat sekali. Sehingga menjahit dari keluar. Sehingga menyebabkan gigi sirinya yang satu lagi patah. Lalu Nabi SAW bersabda, awasilah saudaramu sesungguhnya telah wajib kepada yang syurga. Maka kata Abu Bakar, kami pun datang kepada Talhah untuk merawatnya, di mana dia telah menerima lebih 10 pukulan. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Talhah bin Ubaidillah ni dalam perjuangannya pada masa tersebut. Masya Allah. Jadi sesuai kita boleh mengambil pengajaran lah. Kat situ tentang apa yang berlaku dalam peperangan Uhud tersebut. Baik, kemudian kita tengok tadi surat 388. Baik. Dalam peristiwa Uhud juga Nabi memakai 2 buah baju besi. Lantas beliau naik ke sebuah batu besar namun mengalami kesulitan. Maka membongkoklah Talhah sehingga beliau dapat naik ke atas batu tersebut. Dan pada masa tersebut Talhah sudah terluka sebanyak 75 jenis luka. Mulai daripada tikaman tombak, pukulan pedang, lemparan anak panah, serta terputus jari-jari beliau. Lalu Rasulullah SAW kata sesungguhnya telah wajib kepada Talhah itu syurga. Dan Sayyidina Hamzah pun mati syahid dalam peperangan Uhud kerana tikam daripada belakang oleh seorang budak suruhan bernama Wahsy. Orang Wahsy itu budak hitam. Dia lah yang diarahkan untuk bunuh. Orang kata Sayyidina Hamzah. Dan mayat itu pun ikut riwayat kan, macam mana mayat itu cincang kan, cincang. Kemudian isteri Abu Sufyan tu, dia lah yang kata nak ambil dia punya apa tu, dia bedak semua kan, pelang semua, akan ada Sayyidina Hamzah tu, dan dia cuba untuk mengambil hatinya, dia cuba mengunyahkan, tidak berjaya kan. Jadi Nabi SAW pun selepas perangan itu Nabi memang sangat sedih lah dan apa yang berlaku kepada pakcik dia, itulah Sayyidina Hamzah. Tapi dia diwakilkan bahawa Wahsy ini dia masuk Islam kemudian. Dan wajah Rasulullah SAW terluka serta salah satu gigi beliau pecah akibat lemparan batu daripada Utbah bin Abi Waqqas. Maka sebagai kutukan Allah Ta'ala, setiap keturunan yang lahir selalu rongak dan busuk bau mulutnya. Jadi antara orang yang attack Nabi ini antara Utbah tadi lah. Utbah dengan siapa tadi? Ada 3 kan? Termasuklah apa tadi? Abdullah Qamiyah itu, yang agresif itu. Abdullah tadi Qamiyah tadi lah. Yang sampai 3 manik itu yang masukkan pipi tadi. Masuk yang atas pun Utbah bin Abi Waqqas juga. Dia pun melempar batu pula kepada Rasulullah SAW macam tu. Sehingga kena kepada salah satu gigi Nabi SAW belum pecah. Maka sebagai kutukan Allah Ta'ala, setiap keturunan yang lahir selalu rongak dan busuk bau mulutnya. InsyaAllah. Busuk mulut keturunan dia. Itulah perasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada bau busuk tu kan mungkin kena tutup selalu lah mulut. Jangan dah bau busuk kan. Tak siapa nak dekat. Gitu. Dan juga 2 pecahan baju besi mengenai bahagian atas daripada Rasulullah dan menancap dengan sangat dalam. Ini tadilah atas. Maka Abu Ubaidah tadi berusaha memulakan kedua pecahan itu sehingga tertangkap giginya. Atau tadi yang kita lihat dalam kitab Rahim Al-Maktum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarak bin Mu'ta'ala. Baik, seterusnya kita lihat kepada Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian Hudaybiyah. Perkataan Salaf dengan Bai'atul Ridwan maksudnya ialah ahli Bai'atul Ridwan. Maka darjat mereka ini mengiringi darjat daripada ahli Ghazwah Uhud. Jadi darjat mereka ini pun tinggi juga. Jadi mereka ini mengiringi akan darjat ahli peperangan Uhud.
ahli ghazwah Uhud. Sebabnya dinamakan demikian kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Taala telah meridai orang-orang mukmin yang mana mereka itu terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni kedudukannya ialah kalau di Mekah di sebelah barat. Sebelah barat Mekah. Agarnya dalam 5 km lah. Nak kata silap saya 5 km daripada kota Mekah. Daripada Kaabah lah. Dan di situ juga merupakan tempat untuk berniat ihram. Para siapa yang dah duduk dah masuk Mekah, lepas tu dia nak kata untuk umrah kali yang kedua atau ketiga, antaranya lah tempatnya kita ihramnya lah di Hudaybiyah. Hudaybiyah apa ni? Hudaybiyah kata dia kawasan dia tak adalah, dia punya masjid dia tak besar sangat lah. Berbanding kalau Malazia itu dia masjid dia besar, tandas dia besar, bilik air banyak, kan? Sonok lah ke situ, kawasan besar. Jak ranah pun masjid dia taklah besar sangat. Itu pun tempat kita ihram juga. So dia punya bilik air pun memanjang, tapi tak adalah banyak sangat. Kalau Hudaybiyah ni tempat masjid kecil dan bilik air kecil. Masjid kecil dan bilik air kecil. Kena queue lah. Kena tunggu dulu. Orang lain dah selesai baru kita masuk. Macam tu. Kalau ramai crowded lagi susah pula. Tunggulah nasib lah. Macam tu. Baik, seterusnya jumlah daripada Ahlul Baitul Ridwan adalah 1,400 orang. Nabi SAW keluar dengan mereka pada tahun 6 Hijrah untuk berziarah ke Baitul Haram dan mengajikan umrah. Tidak ada senjata bersama mereka kecuali pedang. Tak ada mereka buat senjata kecuali pedang. Ada adalah senjata. Okay. Pedang ke senjata juga. Kata illa. Illa mana kecuali pedang. Jadi tak bawa lah. Jadi biasalah peperangan ni kan banyak kacau. Tapi yang dibawa adalah pedang. Tapi pedang pun bukan benda yang penting juga kan. Maka ketika mereka baru sampai ke hujung Hudaybiyah, orang-orang musyrik menghalang mereka untuk masuk ke Kaabah. Jadi bila nak masuk mereka daripada Madinah turun ke Mekah. Jadi sebelum masuk ke Mekah, mereka melalui Hudaybiyah. Jadi bila sampai ke Hudaybiyah tu, rupa-rupanya kafir musyrik Mekah, dia orang dah tahu dah. Dia orang dah tahu kedatangan. Itu biasalah. Risikan. Biasalah risikan. Orang Islam pun kadang-kadang mereka pun ada risikan juga. Kalau orang kafir musyrikin nak datang ke Madinah, mereka akan ada risikan. Bila orang kafir musyrikin tu nak datang, berapa dia datang. Jadi kalau Islam pergi Mekah, ada juga risikan daripada tentera kafir. Mereka pun tahulah, sekian-sekian bulan Muhammad bersama tenteranya akan datang. Datang ke Mekah. Jadi benda tu dah dia menjadi tersebarlah di kalangan orang kafir musyrik Mekah. Macam tu. Kemudian maka Nabi mengutus Uthman untuk memberitahu para musyrik Quraisy bahawa mereka hanyalah sekadar berumrah dan mereka datang bukan nak perang pun, dia kata. Kami datang bukan nak perang. Kami datang ni hanya sekadar untuk mengajarkan umrah. Tapi kafir musyrik Mekah ni mereka tak percayalah. Jadi mereka takut juga berlaku peperangan. Takut Nabi Muhammad diserang mereka. Baik, kemudian maka pemimpin Quraisy berkata, tak boleh masuk Mekah pada tahun ini. Jadi dia tak benarkan. Dia tak benar kalau Islam masuk ke Mekah pada tahun tersebut. Kemudian ketika itu juga terjadi desu-desu menyatakan Sayyidina Uthman telah pun terbunuh. Sayyidina Uthman ni dia macam jadi wakil lah. Wakil untuk pergi berjumpa dengan pemimpin Quraisy. Menyatakan tentang apakah tujuan mereka datang ke Mekah ini. Mereka datang bukan nak ke perang, bukan nak bergaduh, tapi kami datang ni nak mengajikan umrah. Kata Sayyidina Uthman.
Jadi berfikir kata tak boleh. Kalau nak masuk ke Mekah tunggu tahun depan. Kemudian ada pula berita menyatakan bahawa Osman telah pun terbunuh. Dan yang menyebabkan hal tersebut merupakan iblis. Iblislah punya kerja, tuan-tuan. Dialah tukar sebab menyatakan bahawa tentera Islam menyatakan bahawa Sayyidina Osman telah terbunuh. Wa sya'al iblis fi zalikal waqt anna Muhammadan anna Osman qad qutila. Menyatakan bahawa Sayyidina Osman telah pun terbunuh. Maka Nabi SAW berkata ketika itu, kita tak akan kembali sehingga kita menghadapi mereka dengan peperangan. So kita tak akan kembali ke Madinah semula, sebab perjalanan Madinah ke Mekah memang jauh. Takkanlah kata kita nak pulang dengan sia-sia sahaja dan dapat khabar menyatakan bahawa Sayyidina Osman telah terbunuh. Jadi Nabi kata kepada para sahabat, dia kata, kalau macam tu kita ready lah untuk berperang. Kita takkan kembali ke Madinah sehingga kita menghadapi mereka dengan peperangan. Dan orang-orang yang segera dipanggil ke sebuah pohon besar untuk melakukan bai'ah. Dipanggil semua, tuan-tuan, kepada satu pohon besar, tujuannya untuk berbai'ah, untuk orang kata menyihatkan peperangan kepada tentera kafir. Kemudian dan atau janji setia atas kerelaan menempuh maut atau bersedia tidak melarikan diri melainkan tetap sabar menghadapi peperangan. Itu antara isi bai'ah lah. Jadi kita ni yang kata gendak pegang macam dari Palu lah je tu. Dari Palu kena pegang ni, siap lah. Kita semua akan berbai'ah, janji sedia, kita akan sambut mati macam mana pun, kita akan balik ke Madinah semula, sama ada kita mati syahid ataupun kita akan mendapat kemenangan. Maka orang-orang menyatakan bai'ahnya kepada Nabi SAW akan demikian tadi. Dan Nabi SAW meletakkan tangan kirinya pada tangan kanan dan berkata, ini adalah daripada tangan Sayyidina Osman. Jadi sebabkan kata dapat berita bahawa Sayyidina Osman telah meninggal dunia. Jadi dalam bai'ah tadi, Nabi dengan para sahabat, kemudian Nabi meletakkan tangan kiri itu di atas tangan kanan baginda. Tangan kiri letak tangan kanan. Ini sebagai simbolik lah. Ini tangan Osman. Sayyidina Osman yang dikatakan telah terbunuh tadi lah. Simbolik menyatakan bahawa Sayyidina Osman termasuk juga dalam bai'ah tersebut, perjanjian tersebut untuk menyelesaikan peperangan. Kemudian terhadap bai'ah itu tidak ada yang mundurkan diri kecuali Al-Jad bin Qais. Dia ada seorang lelaki bernama Al-Jad Al-Qais. Dia ni macam ragu-ragu lah. Ragu-ragu nak ikut perang ataupun tak nak ikut perang. Jadi dia bunuh diri lah. Dia tak berani untuk perang tadi. Dia bersembunyi di bawah perut unta. Dan dia ni memang seorang munafik. Dia macam PL si Ubay bin Salul lah. Bila nak siap perang dia takut, tak berani, tuan-tuan. Ada dikatakan bahawa dia bertaubat dan dia telah berbagi akan keislaman dia kemudian. Kemudian di saat orang-orang sudah semakin mantap hatinya untuk bela atas pelakuan terhadap diri Osman, tiba-tiba saja datang berita yang memastikan bahawa Sayyidina Osman tidak dibunuh oleh kaum Quraisy. Tiba-tiba ada menyatakan bahawa Osman tak mati pun, dia kata summa bayyanat hayatul Osman wasalahahu Nabi SAW ala syuruti. Kemudian nyatalah bahawa Sayyidina Osman tadi tidak terbunuh. Kemudian Nabi SAW salah tadi mana perjanjian, buat perjanjian orang kafir Quraisy tadi dengan beberapa syarat. Ada beberapa syarat lah. Okey. Yang pertama, dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan sebagian mereka harus
memberi rasa aman terhadap sebahagian yang lain. Jadi mana tak boleh pegang selama 10 tahun tuan, gencatan senjata. Jadi kalau berlaku peperangan macam mana? Jadi kalau berlaku perang bolehlah gitu. Gitu. Sebagaimana yang akan kita lihat kemudian, ada seorang tadi yang Abu Jandal tadi. Ada seorang lelaki bernama Abu Jandal. Dia ni masuk Islam. Asalnya dia bukan Islam, masuk Islam. Dia ni lah yang ada buat orang kata kekacauan sedikit. Nanti kita lihat kemudian lah. Lelaki bernama Abu Jandal bersama dengan dia punya geng-geng dia. Jadi dia ada buat sikit kekacauan lah tu. Kita lihat kemudian. Kemudian yang kedua, tiap-tiap orang Muslim yang lari daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah, tidak akan dikembalikan oleh kaum Quraisy. Tiap-tiap orang Muslim lari daripada Madinah ke Mekah, Madinah pergi ke Mekah, lari. Dia tidak akan kembalikan oleh orang Quraisy. So mereka akan terus stay lah di Mekah. Tiap-tiap orang Quraisy yang lari daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan beriman harus dikembalikan oleh kaum muslimin. Jadi mana-mana orang Quraisy yang lari daripada Mekah ke Madinah, lepas tu masuk Islam di Madinah. Jadi orang-orang macam ni dipulangkan semula ke Mekah. Kemudian kaum muslimin harus kembali ke Madinah, kaum tersebut, dan boleh datang berumrah pada tahun yang akan datang. Ini tadilah. Jadi kalau ikut pada syarat-syarat tuan, macam berat sikitlah gitu. Itu sebab ada sahabat yang kata protes tak setuju masa muka kan. Soalan ni macam dia dari segi orang kata sekali imbas memanglah kata tidak memihak kepada Islam. Tapi Nabi ni dia berpandangan jauh, istilah kata kan, berpandangan jauh. Walaupun dari segi sekali imbas seolah macam tidak berpihak kepada Islam, kepada Islam tu. Tapi dari segi yang kata pandangan jauhnya, lain pula, rupa-rupanya berpihak kepada Islam itu kan. Jadi melihat syarat-syarat yang termaktub dalam perjanjian tersebut, orang Muslim merasa tak senang dan suka untuk menerimanya. Maka segera mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita mengembalikan mereka sedangkan mereka tidak mengembalikan kita." Wa qurihal muslimuna bizalika faqalu ya Rasulullah inna nuraddu wa la yuradduna, gitu. Dalam bahasa Arabnya. Dan kita Arabnya dia kata, ya Rasulullah inna nuraddu wa la yuradduna. Ya Rasulullah, semuanya kita memulangkan mereka sedangkan mereka tidak memulangkan kita. Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Dia kata, ya, man zahaba ilaihim fa'abahadullahu wa man jaa minhum fasayaj'alullahu lahu makhraja hatta aslama Abu Jandal. Jadi apa jawaban Nabi SAW? Betul, dia kata. Barang siapa yang pergi kepada mereka itu, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan dia akan dia. Allah Ta'ala menjauhkan akan dia lah daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, aku kata sahabat-sahabat yang dipulangkan tadi, yang masuk Islam tadi, yang dipulangkan ke Mekah itu, Nabi ucap apa? Dia kata, man zahaba ilaihim fa'abadallahu wa fa'abadallahu. Jadi barang siapa yang pergi kepada mereka, mudah Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Wa man jaa minhum, barang siapa yang datang daripada mereka, siapa yang datang daripada mereka, fasayajallahu lahu makhraja, maka mudah Allah Ta'ala menjadikan mereka itu jalan keluar. Itu doa Nabi lah. Hatta aslama Abu Jandal, sehingga Islamlah seorang laki-laki bernama Abu Jandal. Wa jamaah, dan juga jamaah dia. Mana dia pun ada pada geng-geng lah, ikut dia, macam tu. Baik. Jadi maka sabda Rasulullah, ya, barang siapa yang pergi pada mereka, maka mudah Allah Ta'ala menjauhkannya daripada azab Allah. Barang siapa yang datang kepada kita, man jaa minhum
fasayajallahu lahu makhraja. Barang siapa yang datang kepada kita daripada mereka, daripada Mekah datang ke Madinah, semoga Allah Ta'ala menjadikan baginya jalan keluar. Jalan masuk jalan keluar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi dia taufik hidayah lah untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Maka tak lama kemudian datanglah Abu Jandal. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa sekadar itulah masa pun habis. InsyaAllah kadang kita sambung lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsiran. Wasiyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala nafsana. Allahumma fakir bidin, Allahumma fakir bidin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa inna batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kuliah saya ada sekali lagi 6 bulan. Lepas tu dah kita dah masuk Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah